Okay. Alright, so saya dah record dah. Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara kalau kita nak gunakan TMS ni untuk trade manual. And then kita nak mencari setup intraday lah. Okay. So apa yang saya buat, first kali saya akan on supply demand ni. Okay, so kat sini saya akan mencari dekat mana tempat saya nak entry. Okay, first kali saya akan tengok trend lah. Saya akan tengok trend. Okay, kalau kata trend tu tengah uptrend, saya akan mencari buy entry. Kalau kata downtrend, saya akan cari sell entry. Okay, itu untuk orang kata major movement dia. Okay, tapi kalau kata intraday, macam mana cara kita nak tengok? Okay, ni apa yang saya buat. Saya akan buka pada pivot. Okay, saya akan tengok kat pivot ni. Alright. So, let's say contoh macam hari ni. Okay, price open atas daripada pivot, atas daripada PP. Okay, pivot point ni. Okay, maksudnya kita akan mencari buy entry. Alright, so kat mana kita nak cari buy entry? Macam saya akan cari kat dalam zone-zone buy ni lah. Zone buy ni. Okay. Itu salah satu cara macam mana nak intraday punya setting, intraday punya setup. Okay. Okay, kita tengok contoh lagi. Kalau kata dah tak buy. Okay, contoh macam kat sini kan. Kita dah tahu dah gold ni. Okay, saya buka gold tengah downtrend. Okay, bila kita buka pivot, katalah dekat sini. Okay, bila kita buka pivot and then kita nampak price open dekat bawah daripada PP kat sini. So, saya akan mencari sell. Okay, first kali kat mana saya nak cari sell? Saya akan cari sell dekat area PP dan juga R1. Saya akan tengok zone yang ada dekat area sini. Okay, kalau kata tak ada zone kat sini, paling jauh ke R2 lah. Okay, itu dia punya step. Step dia, first kali kita tengok dulu dia open kat mana. Okay, kalau kata dia open dekat bawah PP, saya akan mencari sell. Okay, macam sekarang ni, yang ni kemungkinan ada zone. Tapi yang ni saya tak trade time ni. Time ni saya tak trade gold. Dah lama juga saya tak trade gold. Okay, so dekat sini, kalau kata ada zone dekat sini, saya akan entry zone dekat area PP ni. Saya akan ambil zone dekat area PP. Okay, kalau kata kena SL, saya akan ambil zone dekat R1. Okay, contoh macam macam sekarang ni, tak ada zone dekat area PP. So zone dia dekat area S1. So saya just tunggulah dekat area sini untuk saya re-entry buy. Macam sekarang ni saya nampak price dah buat structure buy. So saya akan mencari buy dekat area sini. Okay, contoh lagi macam kat sini ya. Yang ni dia dah repaint jadi buy zone. Sebab apa? Sebab dia dah breakout dekat sini. Dia dah breakout and then dia akan jadi buy zone lah. Sebelum ni dia akan dia jadi sell zone kat sini. Okay, kalau kita tengok, okay, yang ni dah settle dah untuk satu hari yang ni. Okay, daripada sini ke sini ni dah settle. Okay, kita tengok next day. Okay, next day price ada dekat area PP. Okay, area pivot point ni. Okay, menandakan price akan sideways. Okay, kena ingat, bila price open dekat area PP, price akan sideways untuk hari tu. Tapi kalau price open dekat bawah PP, price akan turun. Maybe dia akan buat retrace and then dia akan turun. Dan bila dia open atas daripada PP, dia akan naik. Okay. So, macam ni, nampak tak? Price dia open dekat area PP. So, satu hari ni dia cuma sideways je. Nampak tak? Dia sideways kat sini. Satu hari. Lepas tu next day pun sama.
dia sideway lagi. Dia bermain kat area sini je. Hari ketiga sama juga, masih sideway. And then barulah dia pecah. Okay, bila dia dah pecah, dia open dekat atas PP. Okay, nampak tak? Dia open dekat atas PP kat sini. Dan ini baru kita decide untuk cari entry buy. So bila dia sideway macam ni, kita sebenarnya kita boleh makan atas bawah. Okay, kalau macam mana cara nak makan atas bawah, kita ambil lah sell dekat area R1. Macam sekarang ni, dia open dekat PP ni, and price open dekat area PP. Dia naik masuk ke sell zone kat sini. Sebelum ni sell zone Sell zone ni pula berada kat area R1. Kita boleh entry kat sini. TP dekat area S1. So kita boleh makan atas bawah kat sini. Dekat sini kata kat sini kita makan sell 128 pip. Okay, 128 pip untuk sell. Lepas tu kata dah sampai kat zone dah sampai zone buy kat sini. Kita ambil buy kat area S1. Dekat hampir dekat area S1 ni ada satu zone buy. And then kalau zone ni tak berada dekat area S1 ataupun R1, pada saya bukan tak valid, tapi kurang yakin untuk saya entry. Saya lagi nampak macam dia punya R1 dan S1 ni lagi panggil apa tu? Dia punya point tu lagi better lah. Okay, so nampak tak? Kita boleh makan atas bawah kat sini. Kata masuk zone buy kat sini 80 pip. Sebab ni gold dia besar lah, pip count dia besar. Saya tak boleh nak tunjuk kat belakang-belakang sebab dia punya data tak load, tak ada dah. Dia cuma beberapa hari je load dia. Okay, sama juga kat sini. Nampak tak? Kalau kata price masuk sampai ke R1 ni, kita boleh masuk sell. Sampai ke S1, kita boleh masuk buy. Sebab apa? Sebab sideway. Kalau price open dekat area PP, memang best. Scalping ambil atas bawah. Boleh ambil atas bawah. Dan pastikan ada zone lah untuk kita letakkan SL tu. Memang best. Okay, itu adalah salah satu cara saya baca market untuk hari tu. Okay. Alright. So kalau nak kata untuk confirmation, kita boleh gunakan candle pattern. Dari segi candle pattern, and then dari segi Donchen. Okay, dari segi Donchen pun kita boleh pakai. Elok. Untuk inilah untuk kita jadikan dia sebagai confirmation. Contoh macam ni. Okay, price masuk dalam zone buy. Lepas tu Donchen ni dah flat, kita boleh entry. SL kecil je, 20 pip. Kita entry selepas candle close. Lepas candle merah ni close kan, dah masuk dalam zone, boleh je nak entry 1, 2 kan. Tapi kalau kata nak layer, tunggulah candle ni close, lepas tu kita layer kat sini. Macam saya pakai macam tu. Saya pakai cara saya macam tu. Okay, mungkin tuan-tuan semua boleh ada idea lagi kan, cara nak pakai apa semua. Okay, tapi yang ni saya tunjuk dekat H1 lah. Sebab H1 ni lagi nampak dari segi dia punya pivot ni. Kalau kata nak kecilkan, boleh ke M15. Tapi pastikan zone tu zone H1 ataupun H4. Okay, macam saya cakap, hari Jumaat hari tu NFP ada yang tanya macam mana nak trade news. Okay, saya senang je cara saya nak trade news. Saya buka H4 je. Sekejap saya tutup semua ni. Okay, saya buka H4. Oh, dah hilang dah. Okay, hari Jumaat hari tu, sini ada satu zone buy tau. Sini ada satu zone buy. Okay, macam kita tahu, kita dah biasa trade NFP kan. Okay, kita dah tahu NFP, CPI, FOMC selalunya mesti akan spike. Okay, so masa Jumaat tu price ada kat sini. Kalau kita tengok antara zone daripada kat sini, zone buy dekat bawah ni masa tu. Okay, daripada sini dengan zone sell sini
mana yang besar, mana yang dekat. So saya akan ambil yang terdekat lah, zone buy dekat bawah ni. Okay, saya akan ambil zone buy kat bawah ni. So saya dah tahu dah memang akan spike. So dia spike masuk zone, kita tekan lah buy. Okay, kita entry buy. SL dan zone tu kecil je, lebih kurang macam ni je zone tu. Dan siapa yang tengok hari Jumaat lepas, maybe dia perasan. Okay, zone tu lebih kurang ni je. Tak adalah besar kan, dalam 60 pip macam tu. Okay, so kalau kata entry guna percentage 60 pip ke 70 pip ke 100 pip ke, sama je loss dia kan. Kalau kata kita dah letak risk kita 1%, berapa besar pip tu sekalipun, kita akan tetap loss 1%. Betul tak? Okay, so saya bagi hint hari Jumaat hari tu, tengok zone dekat H4. Siapa yang buka NFP, time NFP tu dekat gold, siapa yang tengok dekat H4, memang luck lah. Dia spike, lepas tu dia pacak. Memang luck. Dan ada seorang yang masa tu dia ada dengan saya, memang dia buy time tu, lepas tu terus pacak. Memang luck. Okay, itu je cara saya trade news. Okay, contoh okay, contoh kita katalah price dekat sini, time NFP itu kan. Okay, price dekat sini, dan price zone terdekat berada kat sini. Kalau time tu nak NFP, just standby je kat zone ni. Price akan cocok dekat sini, masuk, and then akan turun. Ini kalau contoh sell lah, zone sell. Selalunya kalau time news, price akan buat macam mana tau. Okay, kan kita nampak ada zone buy, zone sell kan. Okay, contohlah, kalau kata time news lagi 15 minit nak news ni, price berada luar daripada zone, maksudnya nak spike. Memang nak spike, price akan spike punya. Kita tengok mana zone yang terdekat. Kalau kata zone yang terdekat tu sell, dia akan spike masuk sini dan turun lah. Kalau zone terdekat tu buy, dia akan spike masuk dalam zone buy, naik. Yes, betul, PO dalam zone. Tapi yang saya risau adalah spread. So kalau kata dia masuk dalam zone tu, instant lah, instant je. Okay, instant entry. Boleh tekan fast buy atau fast sell. So, sebab spike kan, faham lah spike ni punya perangai macam mana. Kadang bila kita dah PO, dah tolak price pergi atas atau bawah lagi. Lepas tu tak trigger entry kita. So lain lagi kalau news yang high impact macam tu, yang ada spike. Yang ada spike ni memang dia akan tolak kita punya entry. Itu masalah dia. Saya pernah try letak sell limit, tak silap saya masa tu. Tak silap saya news CPI. Saya letak sell limit, saya tak ingat dah kat mana masa tu. Tapi contoh macam ni lah, dia dah dekat dengan zone. Dekat area dia sini, area dia macam ni lah, dekat-dekat kan, dah dekat macam ni. Saya letak sell limit kat sini, dia tolak entry saya. Yang trigger satu je, yang lain semua dia tolak ke atas, tak trigger. Itu akan ada kena mengena dengan broker juga, sebab dia ni kan yang buatkan dia tak trigger kita punya entry. Yang trigger tu satu sebab saya instant, yang PO tu tak kena sebab dia tolak. Lepas saya tengok, aduh, ingatkan kena, rupanya tak kena. Tak boleh buat apa lah. Sebab ada satu instant. Tapi yang instant tu luar sikit daripada zone lah. Dekat macam area sini macam tu lah. SL jadi besar sikit lah. Tapi tak ada masalah pun. Okey je. Okey. Kalau kata tapi itu selalunya news-news yang besar lah. News-news yang macam CPI, FOMC. FOMC jarang. FOMC biasanya dia tak berapa nak spike sangat. Selalunya NFP akan spike. Okay, kalau kata time news tu kan, katalah FOMC
NFP. Okay, NFP price berada dekat dalam zone. Boleh instant je. Instant je entry. Kata price ada kat dalam zone sell, memang dia akan terus turun. Kalau macam tu dia jarang sikit nak spike. Contoh kalau ada dalam zone buy, instant buy terus. Dalam 10 ke 15 minit ke 10 minit macam tu. 10 ke 15 minit sebelum news boleh instant. Tapi kena ada SL lah. Kalau boleh, okay, ni cara saya jugalah. Kalau boleh single entry je, and then letak je buy stop. Contoh nak buy, kita letak buy stop. Tak buy stop banyak. Janganlah buat sangat. Ni sebab H4 yang nampak macam kecil. Tapi yang ni pun kata dalam zone ni sampai sini dah 200 pip. Agak-agak lah dia punya ni kan, boleh agak-agak sendiri dia punya jarak apa semua kan. Okay, tapi kalau kata nak guna LTMS, boleh pakai ni, sell grid atau buy grid. Yang ni bukan stop order, yang ni dia akan jadi limit order. Okay. Itu cara saya. Nanti time news boleh tengok, boleh perhatikan dekat dalam zone tu apa yang terjadi. Trade news instant entry dalam zone. Yes, betul. Time news saya galakkan untuk instant. Sebab PO ni dia akan ada isu lah nanti. Dia tolak entry lah, tak trigger lah, apalah macam-macam hal lah. So rugi kat kita. Direction betul kan, dah masuk zone betul apa semua, entry tak trigger, saya rasa rugi. Betul tak? Okay. And then tu lah macam saya beritahu. Dia dalam kalau news ni ada dua. Kalau price dekat dengan zone, maksudnya dia akan spike. Dekat H4 je tau, zone ni H4 sahaja. Kalau contoh macam sekarang ni tak ada zone kan, dua-dua jauh, zone sell jauh, zone buy jauh. Ada pula NFP sekejap lagi. Contoh sekejap lagi ada NFP. Saya akan ignore lah. Saya tak akan trade lah macam tu. Untuk H4. Sebab bila kita buka dekat H1, tunjuk. Okay, bila kita buka kat H1, banyak sangat zone dia. Contoh macam ni kan, mana satu zone kita nak entry, kita susah nak filter. Boleh kita nak filter, tapi dengan syarat zone tu mesti ada dekat H4. Ada zone dekat H4 dulu, and then baru kita filter ke H1. Yang tu boleh. Tapi kalau kata zone pun tak ada kat H4, janganlah entry. Dari kat gold macam ni agak bahaya. Boleh tengok pair-pair yang lain lah. Okay, tapi kalau siapa yang trade index, yang tu saya tak sure sangat related news NFP apa semua tu dengan index. Sebab saya tak trade index. Yang tu mungkin boleh tanya pada siapa-siapa yang lagi mahir dalam index lah. Okay, mungkin dia orang lagi tahu news apa yang ada kena-mengena dengan certain pair yang dia orang trade tu. Macam saya tak trade, and then saya tak berapa nak tahu sangat. Okay, itu adalah salah satu cara saya lah yang saya pakai untuk news dan juga untuk direction intraday. Okay, intraday saya pakai pivot and then tengok zone. Pastikan kalau kata nak dia sideway, price open dekat area PP, boleh makan atas bawah. Okay, kalau news macam tadi saya beritahu lah, H4 sahaja. Okay, so okay, kalau macam scalping, okay, ada satu lagi untuk scalping. Kalau scalping saya suka dekat M15. Okay, tapi saya akan scalping ni waktu siang je. Waktu malam saya tak scalping. Sebab apa? Sebab siang movement dia atas bawah. Yang tu saya boleh terima lagi. Sebab dia tak, senaman jantung tu tak kuat sangat. Okay, saya tunjuk contoh yang ni siang ni. Okay, ni belah siang, ni market open. Okay, ni belah siang. Okay, cara saya akan pakai Donchen untuk scalping. Okay, ni untuk scalping M15, Donchen dan juga zone.
Alright, macam ni. First kali saya akan tengok price, saya akan tengok direction lah. Tapi boleh je kalau nak ambil atas bawah pun boleh. Sebab siang market tak gerak sangat. Nak makan 20-30 pip tak ada masalah. Okay, contoh price masuk dalam zone, and then saya buka candle pattern. Saya pakai dua je, engulfing dan juga silap ni Dragonfly, Doji. Okay, contoh macam ni, price dah masuk dalam zone. Okay, top downtrend dah flat. Saya tunggu je Doji ni berlaku, and then saya akan entry sell instant. SL kat atas ni, kat sini 20 pip 30 pip dah boleh makan dah. And then sekali lagi, ni sebenarnya doji juga, tapi dia tak label. Bila berlaku je saya akan entry, boleh instant. Saya akan instant je. Once candle ni close, next candle open, saya akan instant sell. Saya ambil 20 pip 30 pip kalau scalping waktu siang. Okay, kita tengok pada engulfing pula, sama juga. Yang ni dia jadi engulfing punya pattern. Okay, kalau engulfing saya akan buka dekat sini lah, kat bawah ni saya akan sell. Sini apa, 25 pip. Sebab saya punya BE 20 pip. 20 pip dia dah auto BE. Maksudnya saya dah boleh ambil lah entry tu. Position tu saya dah boleh collect. Sini adalah zone sell sebenarnya. Kalau kat F15 ni zone sell, tapi sebab dia dah breakout, dia akan jadi zone buy lah. Okay, nampak bila kita, kalau kata untuk scalping, boleh je nak makan atas bawah macam ni. Masuk zone, entry sell 20 pip 30 pip collect. Memang rasa macam tak baloi kan, sebab SL dia besar. Katalah kat sini kan, masuk zone, okay, candle pattern cukup cantik, pump. SL apa, atas daripada ni lah, atas daripada downtrend ni, ada dalam next candle 35 pip. Memang besar, betul besar. Tapi sebabkan kita scalping je, yang ni adalah scalping punya cara. 20 pip 30 pip kita collect lah. Okay, satu lagi, sama juga untuk macam ni lah, macam saya beritahu kan, zone ni warna merah macam ni, selagi dia tak breakout. So once dia dah breakout, dia akan jadi zone buy, dia akan warna hijau. Okay, so sekarang ni dia masih lagi belum breakout zone ni. So kita boleh pakai lah antara dua ni. Pastikan ada candle pattern. Dah waktu siang, waktu malam ni tak payahlah scalping, memang bahaya. Melainkan market tak gerak lah. Kalau market tak gerak, okey lagi. Macam ni atas bawah ni okey lah. Tapi kalau market gerak, asyik kena libas nanti. Okey, kalau siapa-siapa yang ada gunakan BE dekat ATMS, okey, ada tak siapa yang dekat sini, contoh dia nak price sampai dekat TP1 barulah entry to BE? Ada tak? Price sampai TP1 entry dekat sini BE. Maksudnya tak kira berapa pip. Okay, contoh macam kat sini kan. Okay, kalau kata kita on, kita akan kira dah berapa pip kita nak ada BE. Okay, tapi macam kita semua tahu, kalau kata siapa yang ikut signal kat sini, TP1 tu selalunya akan kena lah. Betul? Right. Mesti akan kena TP1. Mostly entry akan kena. Okay, macam ni. Apa yang saya buat, saya punya entry tu bila sampai TP1 yang ni, dia akan automatic BE. Tapi kalau kata nak BE by panggil apa tu, point pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang gunakan signal yang ada kat sini kan, sampai TP1 dia nak BE, dia tak nak point, dia tak nak kira point berapa pip apa semua kan. Dia nak TP1 je wajib BE. Okay, dekat sini BESL ni kita tukarkan pada TP percentage, and then kita pakai 25%. Okay, 25% ni adalah TP1. Alright, 25% ni adalah TP1 yang kat sini. Yang ni 25%, TP2 50%,
TP3 ni 100% lah. Okay. Sekejap Okay. Kalau kita tengok dekat sini, sekejap kita cuba tengok. Alright, okay, ni contoh. TP1 dah hit. TP1 pada saya selalunya mesti akan hit dulu. TP1. Ya, okay. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, kita tengok dekat sini, kalau kita open, and then saya on yang ni. Nampak tak? TP1 25%, TP2 50%, TP3 75%. Okay, 75% ni adalah dekat area sini. Okay, contoh saya on nampak tak? TP1 25%, TP1 25%, TP2 50%. So dekat sini lah yang saya cakap tadi. Kalau siapa yang nak sampai TP1, entry dia wajib BE, pakai yang tadi tu saya tunjuk. Yang ni dia TP1 25, 50, 75, ni 100%. Okey. Dekat sini yang point ni tukar pada TP percentage, ambil 25%. Okey, so kita apply. Okey, ingat bila setiap kali kita ubah setting, kita kena apply. Kena apply dulu setting, baru dia akan ubah. Okey, so maksudnya kita sekarang ni dah set BE kita 25%. Maksudnya TP1. Bila once price sampai TP1, dia akan BE. Okey. Macam mana pula kalau kita nak ambil TP kat setiap ni? Kita kena pakai partial close ni. Okey, partial close ni kita on semua. Lepas tu bila price sampai TP1, kita set sendiri. Kita nak berapa persen dia close. 25% daripada entry. Macam by default dia akan set 25% lah. Kalau kata kita nak 50%, TP1 50%, TP2 nak 50% lagi, TP3 50% lagi, tak ada masalah, boleh. Depends pada kita punya entry, pada kita punya preference. Kita nak set berapa persen setiap daripada entry kita tadi. Okay, tak ada masalah. Katalah sampai TP1 ni kita nak ambil 30% daripada total lot kita entry kan. Sampai TP2 kita nak ambil 50%. Okay, TP3 kita nak ambil lagi 50%. Dia akan close daripada kita punya balance lot yang tadi tu, berapa yang ada. Okay, faham tak? Okay, macam ni. Ini dia akan jadi untuk yang single entry je. Untuk martingale tak jadi tau. Untuk martingale tak boleh. Ni untuk single entry. Kalau kata kita nak layer, berapa banyak kita nak layer, boleh. Yang tu boleh. Tapi kalau martingale tak boleh. Kalau macam kita buat untuk ni apa? Grid kan, grid order ni, dia tak jadi. Partial ni tak jadi. Grid order ataupun kalau kata kita on auto trade and then kita pakai recovery yang martingale tu, partial ni tak akan jadi. Sebab dia dah martingale lah. Dia takkan sebab dia nak recovery entry yang floating kan. So dia takkan close sikit-sikit lah. Dia akan close by total. Okay. And then contohlah kita nak ada BE sampai TP2. Sama juga macam sini, kita kena ubah 50%. Ubah 50%, bila price sampai TP2 ni baru dia BE. Kalau tak sampai TP2, dia takkan BE lagi. Okay, tapi macam saya bagi tahu, kalau kata kita layer banyak-banyak sekalipun, kan ada 10 layer sekalipun ke bawah ni, TP kita macam ni, kita nak setiap daripada entry kita tu dia close by partial, tak ada masalah. Yang penting yang kita layer tu kita gunakan fast buy atau fast sell ni, maksudnya instant, ataupun kita just tekan yang ni lah, buy ni kan, kita tarik manual macam ni, SL.
Ni contoh Lepas tu kita dah submit, lepas tu kita buat lagi. Kita dah submit, kita buat lagi. Maksudnya kita buat 10 kali. Yang tu tak ada masalah sebab dia dikira single entry. Dia bukan martingale. Kalau martingale yang cuma auto trade ni saja yang dikira martingale. Kalau yang tadi tu tak ada. Dan juga ni lah buy grid ni. Contoh buy grid ni, kita akan set berapa banyak layer kita nak, berapa jarak setiap layer tu. Itu daripada buy grid ataupun sell grid. Okay, faham Alright. So itu salah satu function yang pada saya the best lah. So apa? Kita boleh sampai TP1 baru dia BE, baru dia start BE. Ini kita boleh close setiap entry tu. Kita boleh close partial. Kita boleh set berapa persen kita nak close. Pada saya function tu best gila. Okay, and then trace stop. Okay, trace stop ni siapa yang pakai, katalah dia nak price tu buat macam mana tau. Contoh bila sampai TP1 dia BE dekat entry. Bila sampai TP2 BE tu akan gerak pada TP1. Bila price sampai ke TP3 dekat area 75% kat area sini, price BE tu gerak pula ke TP2. Bila sampai all, close habis lah. Okay, kalau siapa nak gunakan cara tu, pakai kat trace stop, pilih partial close. Okay, pilih partial close. Okay, so kita apply and then kita enable all lah. Tapi dengan syarat partial close ni kena on. Yang ni kena on semua, barulah dia jadi. Okay, let's say kita tak on yang TP3. Maksudnya bila price sampai TP1, kita on TP1 dan TP2 je lah contoh Bila price sampai TP1, BE tadi akan dekat entry. Sampai TP2 BE akan pergi TP1. Bila sampai TP3 tak ada BE. Kita tak on partial. So BE dia takkan gerak ke TP2. BE dia akan stay kat TP1 saja. BE akan stay kat TP1 je. And then kalau kata price akan price terus gerak sampai ke TP, itu luck lah. Okay. Alright. So yang tadi tu BE ni pun pakai percentage, and then kita set berapa pip kita nak dia BE. Macam ni 20 pip. Sebab saya pakai 20 pip kalau untuk BE lah. Cuma yang ni saya tak pakai sebab ada yang minta macam tu. So saya bagi idea, okay, buat macam ni kalau nak buat. Okay, pakai yang partial close, tapi kena on partial close. Tapi kalau yang tak nak BE tu bergerak, maksudnya dia nak BE tu stay je kat entry tu, dekat berapa pip yang dia dah set, pakai yang BE tadilah. Tak payah pakai trace stop, pakai BE ni je. Okay, faham tak? Alright. So yang lain rasanya tak ada apa. So far tak ada apa. And then okay, satu lagi. Untuk fast buy fast sell ni, siapa-siapa yang gunakan instant, pada saya lah better gunakan percentage. Okay, cara dia dekat sini. Mana fast? Okay, ni gunakan risk percentage per trade. So bila kata kena SL, kita dah tahu dah berapa persen kita kena SL. Tak payah nak kira-kira. Lot size pun dah auto. Okay, SL ni kita kena set lah. Stop loss ni kita nak pakai apa? Fixed point ke, support resistance ke, same as trade signal calculation ke. Okay, trade signal ni yang ni lah, SL dia. Kalau kata nak pakai yang ni, dia akan ikut pada trade signal punya SL. Macam saya pakai support resistance. So SL dia akan berada kat bawah ni.
Sama juga dengan trade signal. Tapi yang ni H4. So saya trade kalau kata scalping. Okay, kalau contoh kata scalping macam ni. Contoh saya sell kat sini. SS saya akan duduk atas ni. SS saya akan duduk atas ni. Kalau kata kena SL lah. Selalu saya akan tarik sikit lah. Tak adalah betul-betul rapat. Selalu saya tarik sikit. So saya akan letakkan 0.1% setiap entry. So kalau 0.1%, kalau kata saya nak layer 10 layer, baru 1%. Tapi kalau siapa yang tak nak layer, nak single entry je pun boleh, tak ada masalah. Letak je 1%. Yang tadi tu, yang kat sini, letak je 1%. Dekat sini, okay, risk percentage. Ni, risk percentage per trade ni, pakai 1%. Kalau nak ubah 0.1 boleh. 0.1%. Maksudnya kalau 10 layer baru 1%. Betul tak? Itulah yang saya buat. Untuk saya jaga saya punya risk setiap entry tu. And then supaya tak berlebih-lebih lah. Okay. Boleh faham tak? Alright, so ada apa-apa soalan tak nak tanya berkaitan tadi, berkaitan nak tahu direction intraday, nak tahu direction news ataupun cara baca ni? Ada apa soalan tak? Kalau ada apa soalan boleh tanya. Sebab untuk hari ni kita sampai sini je. Saya open untuk siapa-siapa nak tanya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan habiskan dekat sini. And then next class saya akan buat untuk auto trade pula. Setting cara nak setting untuk auto trade. So kita habiskan dekat malam ni. And then sama-sama. Okay, untuk yang recording ni nanti saya akan minta diorang upload dekat YouTube lah. Okay, so nanti boleh refresh balik, tengok dekat YouTube. Alright, so thank you guys untuk yang join malam ni. So semoga bermanfaat. Semoga dapat something kat malam ni. Okay, terima kasih juga dah join. Alright, so itu saja untuk malam ni. Thank you semua. Assalamualaikum, selamat malam. Sama-sama. Sama-sama. Boleh keluar